Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lepas, beberapa sahabat forward saya sebuah video Ustaz Wadi Anwar dan bertanya, Ustaz Wadi cakap tentang hang ke? Is he talking about you, bro? Okey, video apakah yang saya masukkan? Sila rujuk di bahagian description. Saya ada bagi pautan kepada video tersebut. Ia sebuah video pendek, lebih kurang 5 minit, merupakan dua ucapan berasingan, berasingan Ustaz Wadi Anwar yang dipotong dan dicantumkan. Ia daripada Ustaz Wadi Anwar Official. Maka saya yakin bahawa yang melakukannya ialah orang yang bukan hendak memutabelitkan kata-kata Ustaz Wadi Anwar apakah, tetapi yang boleh dipercayai. Maka saya pun merujuk kepada video tersebut. Baik, video itu Ustaz Wadi Anwar menyentuh tentang pilot. Dua kali sebut pilot. Tentang pilot, tentang tukang masak, tentang doktor perubatan, tentang accountant, tentang askar yang berbicara tentang agama. Okey, jadi orang tanya pada saya, dalam video ni Ustaz Wadi cakap tentang saya ke sebab disentuh tentang pilot? Buat video hari-hari merapu-rapu subhanallah dan membida'ahkan orang itu, membida'ahkan orang ini. Daripada 5 ciri tersebut, pilot, alhamdulillah saya pilot. Buat video, ya saya buat video, ni pun sedang buat video ni. Hari-hari tu taklah betul, tapi keraplah juga ya. Okey, merapu-rapu. Merapu-rapu ni sesuatu yang subjektif. Maka saya serahkan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk menilai sendiri. Betul ke saya cakap merapu-rapu? Okey, sila ke saluran YouTube saya. Pilih saja mana-mana video dan tonton dan nilai. Ada tak saya merapu-rapu? Kemudiannya membida'ahkan orang itu, membida'ahkan orang ini. Yang ini saya muskil. Sebab saya memang ada bicara tentang bida'ah. Tapi saya bicarakan akidah yang bida'ah. Akidah yang baharu berbanding Al-Quran dan As-Sunnah yang tulen. Ibadah yang baharu berbanding Al-Quran dan As-Sunnah yang tulen. Sebab bida'ah tak merujuk pada orang. Dia merujuk pada akidah dan ibadah ya. Okey, tak apa. Sambil saya menonton video tersebut, sambil saya mendengar ulasan Ustaz Wadi saya tertarik dengan hadis yang dibacakan oleh Ustaz Wadi Anwar. Beliau mengemukakan sebuah hadis, membacakan sebuah hadis sebagai hujah bahawa jika orang yang tak ada ilmu agama berbicara agama, natijahnya buruk, kesannya teruk. Lalu beliau membacakan sebuah hadis tentang si fulan ni yang telah membunuh 99 orang, 99 nyawa. Dia pergi berjumpa dengan seorang yang rajin sembahyang tapi tak ada ilmu. Okey. Jadi yang ini saya nak komen ya. Yang tentang pilot, doktor, tukang masak apa semua tu, Ustaz Wadi tak sebut nama, saya pun tak tahu nama. Tak apa, we leave it open, saya biarkannya terbuka kepada penilaian tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Tapi bila baca hadis tu, ini yang saya nak komen dalam video ni. Baik. Tentang hadis ni Ustaz Wadi 3 kali dia dalam potongan pertama, dalam lebih kurang 3 minit tu 3 kali Ustaz Wadi insist ni hadis sahih ni hadis sahih Saya terfikir alangkah baiknya, alangkah moleknya, alangkah sebutlah hadis tu riwayat siapa. Ini hadis daripada Sahih Al-Bukhari, ini hadis daripada Sahih Muslim. Sebab kalau sekadar ini hadis sahih hadis sahih riwayat siapa? Kalau selain Bukhari Muslim, hadis tu siapa yang mensahihkannya? Silat-silat tukang jam yang kena kritik selalu tu kan. Jadi sebut sajalah hadis tu riwayat siapa. Okey, tak apa. Hadis itu ada dalam Musnad Ahmad, adalah Sahih Al-Bukhari, adalah Sahih Muslim dan juga dalam Sunan Ibnu Majah. Ini daripada 9 kitab yang famous tu ya. Kalau dalam kitab-kitab lain pun ada juga. Okey, tak apa. Saya tolong jawabkan di sini ya. Baik. Yang menjadi fokus pada saya ialah apabila Ustaz Wadi berkata si fulan yang bunuh 99 orang ini, dia pergi berjumpa dengan, saya quote, pada saat yang ke-23, dia pergi berjumpa dengan orang yang rajin sembahyang tapi tak ada ilmu. Pada saat yang ke-34, saya quote, Ustaz Wadi kata dia pergi jumpa orang ahli ibadah tetapi tak ada ilmu. Okey, pada minit 1.54 saya quote kata-kata Ustaz Wadi, dia pergi berjumpa dengan satu orang yang banyak ibadat tapi jahil. Ni Nabi sebut. Okey, Ustaz Wadi ni Nabi sebut. Ustaz Wadi kata pay attention. Baik,
pada minit 2.06, sekali lagi ya, si fulan yang bunuh 99 orang ni pergi jumpa dengan orang yang Ustaz Wadi kata, saya quote, orang baik. Nabi sebut dia orang yang soleh tetapi jahil. Okey. Mari kita lihat apa yang sebenarnya Nabi sebut. Okey, hadis ini saya baca daripada lafaz Sahih Muslim kerana ia paling dekat dengan apa yang disebut oleh Ustaz Wadi, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik, bagi yang nak merujuk sendiri, mari sama-sama kita rujuk. Kalau Sahih Bukhari, kalau ikut penomboran Fathul Bari, nombor 3470. Alright. Kalau Sahih Muslim ikut penomboran Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 2766. Jika ikut edisi tahqiq yang lain, nombor 4967. Kitabut Taubat, bab orang yang telah banyak membunuh, apakah baginya taubat, ya. Okey, jadi ini Sahih Muslim, ya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Okey, adalah pada zaman sebelum kalian seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang, 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, maka dia bertanya kepada seseorang yang paling berilmu di bumi, ataupun lebih tepat paling berilmu di tempatnya itu. Fadulla ala rahibin, maka orang ahli ilmu tu menunjukkan kepadanya seorang rahib. Fa'atahu, maka si fulan yang bunuh 99 orang ni pun pergi berjumpa dengannya. Maka yang disebut oleh Nabi ialah rahib. Rahib ini memang ahli ibadah. Mereka ini daripada umat Kristian selepas zaman Nabi Isa AS diangkat ke langit, dan mereka ini ingin memisahkan diri daripada masyarakat untuk memberi fokus kepada ibadah sahaja. Memang mereka memberi fokus pada ibadah, tetapi tidak bererti mereka jahil. Antara ibadah dan ilmu, mereka mengutamakan ibadah. Ilmu kurang. Berbeza dengan ahli ilmu, ilmunya banyak, ibadahnya kurang. Kalau nak dikatakan rahib ni ibadahnya banyak, ilmunya kosong, apakah dengan itu apabila berjumpa dengan ahli ilmu, ilmunya banyak, ibadahnya kosong? Tak. Antara duanya mereka memberi fokus kepada ibadah. Antara duanya ahli ilmu ni memberi fokus kepada ilmu, ibadah tu kurang sikit. Berbeza pula dengan rahib, mereka memberi fokus kepada ibadah, ilmunya kurang sedikit. Tapi mereka bukanlah jahil, mereka bukanlah tak ada ilmu. Kalau nak buat penjelasan sedemikian pun, katalah ini penjelasan saya. Okey, sebab bagi saya adalah satu kesalahan yang besar apabila dikatakan ni Nabi sebut, padahal Nabi tak kata. Nabi kata rahib. Kamu yang mentafsirkan rahib itu sebagai orang yang jahil, sebagai orang yang tak ada ilmu. Okey, jadi ini yang kita dikatakan putting words into other people's mouth, and it is a much serious case putting words into the prophet's mouth. Ini satu kesalahan yang besar kerana meletakkan perkataan sendiri dalam mulut orang lain. Dan kesalahan yang lebih serius ialah kerana meletakkan perkataan sendiri dalam mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita tahu, ya, peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdusta ke atas tu, maka semua tahu hadis itu, ya. Okey, baik. Tak apa. Kita sambung lagi. Kemudiannya bila dah berjumpa dengan rahib ini, lalu dia menceritakan yang dia telah membunuh 99 nyawa dan boleh tak bertaubat. Ustaz Wadi berkata, rahib ni ataupun orang ahli ibadah yang jahil ni menjawab, ya, minit 2.33 dan seterusnya, saya quote, tak boleh. Allah tak terima, jahat sangat. Okay, kemudian diulangi lagi, Allah tak boleh terima sebab dosa terlalu banyak. Okay. Mari kita rujuk hadis tu, apa dia kata. Alright. Fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubatin. Maka dia, si fulan yang telah bunuh 99 orang ni, mendatangi rahib tersebut lalu berkata,
sesungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa, fahal lahu min taubatin, maka apakah baginya ada kemungkinan untuk bertaubat? Faqala, berkata rahim itu, la. Lam alif, la. Sahaja. Sahaja ni saya tambah la. Mana mari pergi cakap banyak-banyak ni? Mana mari tak boleh Allah tak terima jahat sangat, Allah tak boleh terima sebab dosa terlalu banyak? Itu tafsiran sendiri. Yang adalah hadis, la. Itu saja. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni hendaklah memiliki sifat hormat kepada Nabi, dan salah satu sifat hormat tu kita tak tokok tambah daripada hadis Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada disiplin dalam ilmu hadis. Bila kita nak quote, baca hadis tu. Kalau nak buat penjelasan sendiri, nak tambah sendiri, tak apa. Kata hadisnya gini, kemudian nak explain, nak jelaskan, nak syarah, silakan. Dan silakan tu pun katalah pandangan peribadi, sebab sekadar yang saya rujuk dalam Fathul Bari, sekadar yang saya rujuk dalam Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, tak ada pun penjelasan seperti itu. Okey, jadi nak tambah atas perkataan peribadi silakan, tetapi mesti ada disiplin dalam bidang hadis apabila nak sampaikan hadis. Dan di sini saya nak bawa pada sesuatu yang sedikit nota kaki ya, sedikit nota kaki ya. Dalam video-video saya sebelum-sebelum ini, apabila membacakan hadis, saya memang rujuk kepada phone, kepada aplikasi Hadis Encyclopedia. Okey, Hadis Encyclopedia. Yang ni saya sedang baca ni. Okey, dan memang saya baca. Lalu di ruangan komen ada pula yang kritik. Alah, pilot ni nak bicara agama konon, baca hadis pun tengok phone. Kau tak hafal ke? Tuan-tuan dan puan-puan, tengok phone tu termasuk dalam disiplin menyampaikan ilmu. Bukan kerana tengok phone, tak. Kerana nak bacakan lafaz yang sebenar. Nak bacakan lafaz yang tepat. Sebab pada pengamatan saya, sebahagian agamawan di Malaysia ini secara umum, sebahagian agamawan, they have no respect to the hadith of the Prophet. Dia orang baca saja lafaz lebih kurang macam mana, lepas tu aukamakal, atau lebih kurang begitulah sabda Nabi. Padahal kita nak baca sabda Nabi, kita bacalah betul. Kalau tak hafal, kita rujuk. Okey? Dan kalau saya nak buat video react berdasarkan banyaknya perbezaan-perbezaan, tokok tambah, exaggerate, tafsiran-tafsiran sendiri atas lafaz Nabi, banyak video react saya nak buat. Tapi macam Okey, tak apa. Itu poinnya ya. Jadi memang saya baca daripada lafaz ni supaya kita ada disiplin dalam menyampaikan ilmu hadis. Sebahagian orang dia memang hafal word by word lafaz ni sepenuhnya. Okey, tak apa, bagus. Saya tak hafal, jadi saya rujuk kepada ni. Baik. Itu yang saya nak sampaikan, tapi kemudiannya sambungan sedikit. Sambungan sedikit tu menarik. Okey, kita baca ya sambungannya. Bila dah kata la, maka faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Maka si fulan yang bunuh 99 tadi, bila dijawab la kepadanya, dia pun bunuh dan mencukupkan kepada 100 orang yang pernah dia bunuh. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya lagi kepada seseorang yang paling berilmu di tempatnya itu, fadulla ala rajulin alimin. Maka orang alim itu menunjuk kepada seorang lelaki yang alimin. Fadulla ala rajulin alimin. Tak pula diterangkan orang tu ahli agama ke, orang tu berpakaian agama ke, orang tu dipakai kopiah ke, serban ke, t-shirt ke, jubah ke, baju Melayu ke, orang itu pendidikan agama ke, orang itu duduk dalam karier agama sebagai sumber pendapatan hidupnya ke, kan? Sebab tadi tu pilot, tukang masak, doktor, accountant, askar, dia orang ni ada kerja tau. Okay, dia orang ni ada kerja. So bila dia orang bincang tak agama, dia orang tak ada kepentingan, they have no financial interest behind it. Dia orang tak ada kepentingan agama, tidak ada kepentingan duit di sebaliknya. Berbeza dengan sebahagian orang agama, mereka tak ada kerja. So mereka ni berharap daripada pendapatan yang mereka dapat daripada ajar agama. Bila nak dapat duit mengajar agama, kena ajar apa yang masyarakat nak dengar. Kena ajar apa yang AJK masjid nak dengar. Kalau ajar benda yang kontradik, tak dapatlah sampul surat. Secara umum ya. Okay? So yang disebut karier, orang yang ada karier tadi tu, mereka ada pendapatan sendiri. Bila bicara agama, mereka tak ada kepentingan duit di sebaliknya. Berbeza dengan orang-orang yang tak ada kerja ni. Kita tengok ustaz-ustaz ni kan, sebahagian itu memang ikhlas, sebahagian lagi tu
Kerjanya ialah menyampaikan ilmu yang dengan itu dapat duit. So, kalau nak dapat duit, jangan sampai benda yang kontra dengan masyarakat. Jangan sampai benda yang kontra dengan AJK masjid ke atau pihak yang menjemput. Nanti tak dapat sampul surat. So, kena sampaikan apa yang masyarakat nak dengar. Secara umum ya, tak sebut siapa-siapa pun. Okey, baik. Jadi, dia berjumpa dengan seorang lelaki yang berilmu. Faqala innahu qatala mi'atan. Lalu dia pun berkata, aku ni telah bunuh. Sesungguhnya aku telah bunuh 100 nyawa. Innahu qatala mi'atan nafsin fahal lahu min taubatin, maka apakah baginya kemungkinan untuk bertaubat? Faqala na'am. Orang tu berkata na'am, dan kemudian ada sambungan hadis, sila baca sendiri. Tapi poin penting yang saya nak bawa sambungan tadi ialah berjumpa dengan seorang lelaki yang berilmu. Tak kisah kerjayanya apa, tak kisah pakaiannya apa, asalkan dia ada ilmu agama. Yang ini poin yang penting ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nak highlight dalam video ini ialah kadang-kadang kita cepat menuduh orang ni merapu, padahal mungkin diri sendiri yang merapu. Secara umum nak tuduh orang lain merapu-rapu, subhanallah. Tapi tengok diri sendiri, okay, tak nak sebut banyak pula ya. Okey, baik. Jadi hadis ini saya bacakan lafaz yang penuh supaya kita dapat ambil iktibar bagaimana satu lafaz yang asal yang kemudiannya lafaz yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Bandingkan nak jelaskan tak apa, tapi baca lafaz dan kemudian kata ini saya jelaskan sebagai berikut ya, sebagai contoh. Moga-moga bermanfaat kepada kita. Minta maaf jika saya terlanjur kata, jika terlebih semangat berkata ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.